What's up bro, sis, motherfucker sekalian, Hazwan Shah Bebe, hashtag bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni kita nak recap sikit Chelsea untuk musim 2021-2022. Tapi sebelum aku teruskan, kalau korang baru sampai dekat channel Hazwan Shah Bebe ni, tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi guys. Make sure korang tekan dulu butang subscribe, tekan sekali butang loceng, share bella butang subscribe. Dekat ruangan description kat bawah, aku akan letak satu link Shopee yang bawa korang ke page Shopee yang jual barang Chelsea. So, tanpa buang masa, jom kita mulakan. Untuk musim ni, Chelsea kita nampak dekat EPL, diorang ada 21 kemenangan, 11 seri dan 6 kekalahan. Antara kekalahan-kekalahan yang mungkin ramai orang tak boleh terima, bila Chelsea kalah dengan West Ham 3-2, lepas tu kalah dengan Everton 1-0. Chelsea tak pernah menang dengan Everton season ni. And then kalah dengan Brentford sampai 4-1. Dan seri yang kita tak boleh nak terima bila Chelsea seri dengan Burnley 1-1. Seri 2-2 game dengan MU 1-1. Padahal MU banyak tim boleh makan, tapi Chelsea tak berjaya nak makan. Untuk aku, season kali ni game yang paling enjoy aku tengok adalah game bila Chelsea kalah dengan West Ham 3-2. Yes, walaupun kalah, bagi aku game tu shock, tapi tak boleh nak beat lah game Chelsea dengan Liverpool dekat final Carabao Cup. Yang Kepa skor penalti naik sampai ke bulan tu kan. Bagi aku itu the best game Chelsea untuk musim ni. Dan cakap pasal Carabao Cup, kita berjaya ke final, cumanya tak ada rezeki, kalah penalti dengan Liverpool. Sama juga dengan FA Cup, kita seri dengan Liverpool, lepas tu kalah penalti juga. Untuk UCL, kita sangkut dekat quarter final. First leg tu kita kalah dengan Real Madrid. Second leg kita menang sebenarnya dengan Real, tapi tak berjaya untuk ke pusingan seterusnya disebabkan jumlah jaringan Real Madrid lagi banyak daripada kita punya jaringan. Kita, ialah Chelsea. Walaupun bunyi-bunyi tadi macam menyedihkan, jangan lupalah yang tahun sebelum tu kita menang Champions League. Tiba nak cerita tahun sebelum tu. Padahal kita nak cerita pasal tahun ni je kan. Tapi saja nak menunjuk, kita ada juga trofi tahun ni kan. Kita berjaya menang European Super Cup. Kita seri dengan Villarreal tapi menang penalti. Yang tu bolehlah menang, dengan Liverpool tak boleh pula nak menang penalti. And then kita juga merupakan klub terbaik dunia bila kita menang Club World Champion pada season kali ni lah. Untuk season kali ni, kit yang Chelsea pakai yang macam korang nampak dekat skrin sekarang ni, yang home biru macam biasa. Bagi aku lawa je jersey diorang, tapi bagi diorang jersey tu macam ada curse. Diorang lagi prefer pakai jersey yang second, jersey away lah, yang warna kuning tu. Kononnya jersey kuning tu bawa tuah. Dan jarang kita tengok Chelsea pakai jersey yang third kit yang macam korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Season ni kita pakai satu manager je, tak ada manager keluar masuk tak ada. Kita masih lagi ada Thomas Tuchel, dan harapnya Thomas Tuchel ni pun kekal lah bila dah ada owner yang baru ni, bagi dia masa untuk nak rebuild Chelsea balik. Jadi kalau next season Chelsea tak perform sangat, jangan marah, sebab nak rebuild ni ambil masa. Kalau kita gelojoh, tukar manager lagi lah cerita dia. Lepas tu nak ambil masa lagi. Susah lah macam tu. Antara award yang Tuchel dapat dalam season kali ni, antaranya Premier League Manager of the Month untuk bulan Oktober, dan satu lagi Best FIFA Man Coach untuk tahun 2021. Ini case lepas dah termenang UCL tu lah. Termenang, kita bukannya nak menang sangat pun. Time tu baru nak tukar manager kan, tiba-tiba boleh menang pula. Rezeki. Untuk season ni Chelsea beli 2 player. Kalau ikutkan ramai lagi sebenarnya, tapi yang kita kenal 2 je lah. Bettinelli, keeper daripada Fulham tu, dan juga Romelu Lukaku. Kita pun bawa masuk Saul juga, cumanya secara loan, pinjaman. Dalam dunia bola sepak ni kau jangan risau, kalau macam kat dunia nyata, kalau member pinjam ke apa ke, dia orang memang tak erti nak bagi balik. Dalam bola ni kalau ada pinjam memang kena pulang balik. Chelsea pun banyak bagi pinjam player-player dia dekat klub lain. Antaranya Broja, Emerson, Batshuayi, Kennedy, Baba, Drinkwater, Bakayoko, the best player of the world tu. Dan cerita pasal lepas keluar ni, bukan hanya secara pinjaman, tapi jual pun ada juga. Dan mungkin juga kontrak habis. Antaranya Marco Van Ginkel. Daripada zaman bila dia jadi player Chelsea ni kan, asyik tak nampak je batang hidung. Jamal Blackman, Fikayo Tomori, Mark Guehi, Victor Moses. Moses masih lagi player Chelsea, awal season ni baru dijual. Livramento, Abraham, Giroud, Zuma, Zappacosta dan juga Luis Becker. And then kita masuk ke part yang agak panjang sikit lah. Ini lebih kepada statistik player dalam klub Chelsea season ni. Tapi kita nak compare dengan semua player yang dalam Chelsea lah. Kita tak nak compare dengan satu EPL. Untuk dalam Chelsea je, player yang paling banyak buat appearance first kali adalah Antonio Rudiger, ataupun dikenali sebagai Pak Rudi, dan juga Mason Mount. Diorang 2 je yang appearance lebih daripada 50. Player Chelsea yang menjaringkan gol terbanyak dekat Premier League adalah
Mason Mount sebanyak 11 gol, diikuti dengan Lukaku dan juga Havertz sebanyak 8 gol, tapi itu cerita Premier League. Secara overall, Lukaku yang paling banyak skor dengan 15 jaringan, diikuti oleh Havertz 14 gol dan juga Mount 13 gol. Assist terbanyak datang daripada Mount. Dekat Premier League dia assist 10, secara overall dia assist 16, dan Mount juga dia berjaya buat 76 shot. Player Chelsea yang paling banyak buat shot dekat Premier League season ni. Cerita pasal clean sheet, Mendy ada 23 clean sheet, Kepa ada 8 clean sheet. Player Chelsea yang paling banyak buat passes adalah Thiago Silva dan juga Pak Rudy. Silva lebih kurang 2,600 dan Pak Rudy lebih kurang 2,400. Dan fun fact dekat sini, dua player ni create passes yang tinggi. Diorang duduk dalam top 10 player EPL yang create passes tinggi lah. Top 3 tu memang player City lah conquer. Dan player yang paling banyak buat tackle adalah Jorginho sebanyak 64 tackle. Tackle bukan fall. Fall kita cerita sekejap lagi. Player Chelsea yang duduk atas padang lama, ni tak sama dengan appearance Ini duduk atas padang lama. Maksudnya dari segi apa, dia ditukarkan ke tak ditukarkan ke, dia lah yang paling lama, iaitu Mendy. Itu semua stats yang sedap-sedap. Kita cerita pula stats yang tak sedap. Offside paling banyak adalah Romelu Lukaku, 14 kali. Tak boleh lawan CR, 33 kali. Oops, tercompare pula dengan tim lain. Tak sengaja. Sorry lah. Untuk fall pula, aku terkejut juga tengok ni. Tapi Havertz buat fall yang agak banyak lah, iaitu sebanyak 40 fall. Nak cerita pasal kad kuning ni, ada dua nama korang kena tahu. Okay, satu Pak Rudy. Dekat EPL 5 kad kuning dia berjaya collect. Secara overall competition 8 kad kuning dia collect. Alonso dalam EPL 6 kad kuning, tapi secara overall campur semua competition 7 kad kuning saja. So Alonso banyak kad kuning dekat EPL, tapi overall competition Pak Rudy yang banyak. Dan cerita pasal red card, ada satu player je dekat Chelsea season ni dapat red card. Itu pun direct red card. Tak ada yang dapat 2 kali yellow lepas tu red card, tak ada. Red card terus pun seorang player ni je lah, iaitu Reece James. Korang tahulah game yang mana tu. Itu pun bukan balon kaki orang Antara award-award yang bagi aku agak besar yang player Chelsea ni dapat, yang dapat daripada luar, bukan internal punya award. First kali Pak Rudy, dia berjaya duduk dalam UCL Team of the Season untuk tahun 2021 dan juga 2022. Jorginho dan juga Kante berjaya duduk dalam Fifth Pro World 11 untuk tahun 2021. Silva berjaya dapat Golden Ball untuk Club World Championship punya tournament. Kira player terbaik lah untuk Club World Champion. Dan Mendy berjaya dapat Best FIFA Goalkeeper untuk tahun 2021. Dan last kali internal award. Selalunya bila dah habis season tu, player Chelsea ni semua diorang akan pergi satu dinner yang Chelsea ni sendiri anjurkan. Lepas tu diorang bagilah anugerah dalam dinner diorang tu kan. Macam Crystal Palace, dia punya player of the season Conor Gallagher. Player kita tu dia pinjam je. Award Goal of the Season dimenangi oleh Kovacic yang dia skor volley lawan dengan Liverpool tu dekat Premier League pada bulan Januari tak silap aku. Mason Mount menang Chelsea punya Player of the Year, dan untuk Academy Player of the Year dimenangi oleh Harvey Vale. Tengok Harvey Vale menang Academy Player of the Year. Try lah pakai dia next season daripada kau fikir terus nak beli striker baru kan. Tak ada masalah pun nak beli striker baru, tapi bagi anak-anak muda kita ni peluang. Anak muda kita macam orang Malaysia, tapi bagi player Academy ni peluang. Sebab lagi sekali aku nak cakap, Lampard dah buktikan kat kita yang player Academy Chelsea ni semua function. So guys, itu dia sedikit recap, sedikit macam banyak pun ada juga. Itu dia recap untuk Chelsea musim 2021-22 ni. Apa momen Chelsea yang paling korang suka dekat season ni? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa support aku dekat social media aku yang lain, TikTok, Instagram, Twitter, link semua ada dekat ruangan description kat bawah. I'll see you guys again in the next video. Terima kasih. Datang lagi, Mother Father. Jemput layan semua video yang korang nampak kat ni.